Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beri agama pada lelaki dan wanita. Ada sikit perubahan, namun lebih kurang sama. Allah bagi perintah semayang pada lelaki. Tak ada waktu lelaki boleh berhenti dia semayang. Dan juga di perempuan dia ada masa berhenti sembahyang. Dia datang bulan, datang haid, menyusukan anak, boleh tak sembahyang kalau datangkan darurat, misalnya puasa dibenarkan tak puasa, lelaki tak. Tapi perintah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau orang kenal sebagai perintah dakwah ni, dia tak ada boleh berhenti. Lelaki ke perempuan? Perempuan, lelaki semua fardu buat kerja dakwah tempatan, iaitu mencegah mungkar di tempatan dia. Perempuan untuk mencegah mungkar di kalangan perempuan, lelaki mencegah mungkar di kalangan lelaki. Ini tak ada siapa tahu, tak ada siapa buat, tak ada siapa amal. Kenapa? Ustaz-ustaz pun tak mencegah mungkar di kalangan lelaki. Ustazah-ustazah tak mencegah mungkar di kalangan perempuan. Mereka tak mencegah mungkar, mungkin mereka tak tahu, tapi mereka dikata orang belajar agama, Macam mana boleh tak tahu lah? Atau memang tak tahu, atau tak nak buat tahu. Saya ingat dia orang tak tahu. Kerana mencegah mungkar ni dah perintah yang dah terkubur lama dah. Tahu, dia orang cakap lah mencegah mungkar, tapi cara dia orang tak ikut cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kalau semayang tak cara Muhammad, dia bukan semayang. Semayang ni kena cara Muhammad. Lelaki di masjid, perempuan di rumah. Cara rukuk sujudnya kena cara Muhammad. Tak boleh macam satu orang berdiri terus rukuk terus sujud, tak boleh. Ada satu video tu, dia berjubah semua, tapi semayang dia berdiri, zoom, terus sujud. Dia tak boleh. Berjubah semua. Jadi cara dia kena Muhammad SAW. Tahiyat dia, awal dia, tahiyat akhir dia, rakaat dia. Tak boleh semayang ikut cara suka. Begitulah kerja dakwah je. Tak ada perintah Allah boleh kita buat cara lain. Yang orang kata banyak cara ni, ini orang sesat. Orang tak ikut Muhammad SAW. Itu yang dia kata, awak ada cara, saya ada cara juga. Semua orang ada cara lain-lain. Mereka ni semua orang bodoh dan tak faham agama. Agama ni tak boleh buat cara bukan Muhammad SAW. Tak boleh. Kalau kita tak buat cara Muhammad, kita namanya orang sesat. Waladhdallin. Jadi mereka tu, mereka tak tahu mereka tu sesat. Cuba pula nak bagi nasihat kat orang yang buat dakwah cara Nabi, pergi jumpa orang, jumpa dia kat rumah dia, kat tempat perniagaan dia,
tempat mana-mana, tempat dia duduk-duduk. Itulah cara Nabi buat dakwah. Mana ada Nabi berceramah, Nabi pergi. Bukan Nabi kita je, semua Nabi-Nabi. Tempat mereka berkumpul. Lepas tu malam hari Nabi pergi, tengok ada kemah tu bercahaya. Anak-anak muda semua bergembira ria lah. Zaman tu ada juga orang yang berkumpul malam-malam. Di situ Mus'ab bin Umair ada. Dia masuk Islam. Berjumpa Bilal tengah dia disuruh oleh tuan dia kisah biji korma tu. Malam Nabi buat jaulah, bukan siang. Semua cerita ni Ustaz semua tak tahu lah. Buat tak tahulah agaknya. Sebab malas nak buat dakwah cara Nabi. Jadi orang malas buat dakwah cara Nabi ni, nama orang sesat, tak boleh masuk syurga. Terus selamat dari neraka. Jadi mereka tak faham, cuba nak mengajar orang. Ini kan banyak cara, bukan cara ni je. Mana boleh bukan cara ni je, mau cara Muhammad SAW. Ada yang baik sikit, yang bagus sikit, tak mampulah. Itu yang tak nak buat, bagi alasan tak mampu lah. Nak buat macam Nabi. Itu kiranya engkar lah. Orang yang engkar, berdosa. Macam saya tak boleh semayang, tak mampu. Itulah, samalah dengan ustaz-ustaz yang cakap tak mampu. Dia nama orang engkar. Bukan dia bagi alasan tak mampu Allah boleh terima. Mana boleh. Satu orang patut semayang, tak mampu. Apa pasal? Semua sihat, apa semua, makan boleh pula. Nak? Minum boleh, bertubuh boleh, semayang tak mampu. Tubuh boleh, makan boleh, pergi buat dakwah macam Nabi, pergi rumah-rumah, tak mampu. Itu alasan yang ingat Allah terima. Allah tak terima tu. Bila Allah bagi perintah, dia bukan untuk tidak dibuat, dia kena dibuat, yang fardu. Jadi perintah mencegah mungkar ni perintah fardu. Mencegah mungkar di tempatan kita fardu ain. Mencegah mungkar di seluruh dunia ni fardu kifayah. Kenapa dinama fardu kifayah? Kerana ada sebahagian tak boleh pergi sebab sakit, ataupun tak cukup duit nak ditinggalkan dan nak dibawa pergi, atau perjalanan ke seluruh dunia ni tak selamat, macam sekarang COVID ni. Orang jemaah tabligh dia tak faham ni fardu kifayah, dia faham fardu ain. Orang tabligh fardu ain dia kata fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah iaitu kerja tempatan buat mencegah mungkar di tempatan, dia kata fardu kifayah, tak payah. Mana ada orang jemaah tabligh buat kerja tempatan? Hampir tak ada lah. Mencegah mungkar di tempatan ni maknanya orang yang tak buat kerja dakwah diajak buat kerja dakwah, yang tak semayang diajak buat semayang, yang tak beriman diajak beriman. Itu nama mungkar yang besar lah. Lepas mungkar ni hilang, baru boleh datang kebaikan. Satu orang yang tak Islam diajak mengucap, lepas mengucap diajak buat kerja dakwah. Kan diajak mengucap je tak sempurna tu. Lepas dia buat kerja dakwah, dia ajak semayang. Barulah orang sempatan tu semua sampai satu waktu dengan izin Allah. Akhirnya semua buat kerja mengajak manusia berkebaikan, lelaki dan perempuan, dan semua semayang lah. Dan dua ni perintah besar. Kalau ini tak ada, hari ni orang Islam ingat perintah besar tu semayang aja. Hari ni termasuk orang tak faham Quran ni.
ikut-ikut ustaz aja. Ini agama ustaz ni kau ingat. Sebab ustaz ni dia tak buat dakwah, dia tak buat mencegah mungkar. Tempatan pun tidak, luar negara pun tidak, apa pun tidak. Pada dia perintah pertama fardu belajar. Duduk masjid, dengar ceramah dia, belajar. Semayang pun tak. Duduk. Kenapa dia buat ini perintah fardu? Sebab dia boleh ceramah dapat duit. Sebelum dia berceramah, ada orang tabligh berceramah masjid ni, tak ada ustaz berceramah, tak ada orang nak dengar. Lama orang dah suka datang masjid, ustaz pula halau orang jemaah tabligh. Tak boleh ceramah, aku ceramah. Sebab bila dah ramai orang pergi masjid, ada ceramah, dia dapat duit. Dia ni semua mata di hutan. Dapat ceramah, dapat dari agama, dapat duit. Satu orang tu, ustaz tu ada juga kerja kerajaan, malam pula tak cukup. Bila banyak duit, bolehlah pakai kereta besar. Jadi orang yang datang masjid tu naik motor, tak ada kereta dia. Tengok ustaz yang datang kereta besar, bukan kereta kecil. Ustaz kata berkat sekarang. Dia tak tahu kesan daripada kerja tabligh. Ramai orang pergi masjid. Dulu mana ada. Hormatlah sikit orang tabligh tu. Kalau dia datang, bagilah dia ceramah. Bukannya orang tabligh datang hari-hari. Ini tak. Halau dia. Yang jahat macam lah. Yang tak jahat tu suruh duduk diam je lah. Dengar ceramah dia. Siapa nak dengar ceramah dia lagi? Orang tabligh ni tak nak dengar ceramah kamu bila kamu tak buat kerja macam dia orang. Dia orang tu ada baik sikit lah. Bukanlah baik betul. Ada juga nak keluar jalan Allah, nak mencegah mungkar walaupun salah. Tapi ustaz-ustaz tak buat kerja tu. Sebab itulah orang Islam seluruhnya tak buat kerja. Ustaz-ustaz tak buat kerja sebab ustaz-ustaz dia pun tak buat kerja. Dia tak buat kerja sebab ustaz-ustaz dia pun tak sampailah ke kurun selepas Nabi meninggal. Semua tak buat kerja. Kenapa mereka tak mau buat kerja ni? Sebab kerja ni menuntut mereka memberi masa yang banyak dan harta. Yang masa untuk cari harta, harta untuk seronok dunia. Jadi kata Nabi, bila kamu cinta dunia, perintah pertama kamu akan tinggal kerja mencegah mungkar lah. Kalau kerja mencegah mungkar cara kamu, tak adalah. Kan? Macam ustaz tu fikir mencegah mungkar ni macam dia berceramah lah. Dia ingat dia berceramah yang dapat duit tu, ini mencegah mungkar. Mencegah mungkar mana boleh minta duit? Haram. Allah bagi tahu jangan dengar orang yang minta duit. Berceramah, mengajak agama minta duit ni, jangan dengar cakap dia, penipu. Ini dalam Quran tu. Dia tak baca. Saya tak tahulah. Semua orang ingat ustaz ni orang alim, faham agama, apa dia cakap ikut aja. Kerana itulah semua orang jadi sesat sebab ikut ustaz, tak tahu yang tu bukan ustaz. Ustaz cari duit. Jangan ikut orang berceramah cari duit ni. Itu yang diberitahu dalam Quran. Kita pula pengurusi masjid yang cari duit dia suruh berceramah, yang datang macam jemaah tabligh nak berceramah walaupun tak bagus, yang tak nak duit tak nak bagi. Orang yang sesat, yang jahat dibagi ceramah. Orang yang baik sikit tak dibagi. Itulah dia. Yang ahli jawatan kuasa tu pun tak pandai, tak faham agama, semua tak faham lah. Semua jahil, semua sesat. Dia kata pula orang tabligh yang keluar jalan Allah tu sesat. Dia tak adalah keluar jalan Allah, tapi paling kurang dia keluar lah juga. Lebih baik daripada dia orang tu. Jadi orang tak faham, umat semua tak faham, ustaz-ustaz tak faham, semua orang yang dikatakan alim tak faham bahawa kerja dakwah ni fardu, iaitu kerja mencegah mungkar. Dakwah tu mengajak manusia. Mencegah mungkar tu apa? Caranya dengan mengajak kepada kebaikan. Kerja mengajak kepada kebaikan tu samalah mencegah mungkar. Ada pula yang tak faham,
Ini kerja mengajak kebaikannya, mungkar tak ada. Bodoh. Satu orang mengajak sembahyang, tentulah dia mencegah mungkar tak sembahyang. Satu orang mengajak buat kerja ta'murun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tentulah mencegah tu. Tapi tabligh tak ada buat kerja tu. Tabligh ajak keluar. Tabligh tu ajak keluar, dia ada ajak juga keluar. Mana ada Allah suruh itu, Allah suruh mengajak manusia kepada Allah. Dia orang kata itu pun baik juga. Dia salah. Baik yang dimaksudkan dalam Quran ni, ta'murun bil ma'ruf ni, mengajak kepada kebaikan, mengajak mengucapkan kalimah. Setelah mengajak mengucap kalimah, dia ajak buat kerja mencegah mungkar. Kerana itu kerja menunaikan hak mengucap kalimah. Itu tak faham semua. Ini mereka yang tak dengar ceramah saya dan tak baca Quran tafsir saya, dia tak faham. Ustaz-ustaz semua kalau degil nak kata saya tak betul, cuba buka Quran tu. Kau berani lah. Saya tak berceramah agama bukan Qurannya. Kita ada orang kata kalau orang nak cakap benar tu dia punya ni Quran kan. Sebab Quran ni dia tak ada boleh siapa pun tukar. Tak ada siapa boleh ubah ayat Quran ni. Dari dulu sampai ke hari ni tak boleh. Allah bagi tahu kalau Muhammad ni ubah sikitnya, kami akan tarik urat darah dia. Dia mati serta-merta. Tahu? Kalau dia tukar. Kalau Nabi Muhammad ni dia tukar je, kami buat dia mati. Tarik urat darah dia dalam Quran. Jangan buat main. Jadi tafsir lain sikit, tapi yang original Quran ni. Tafsir boleh salah sebab tafsir ni bukan ayat perkataan Allah kan. Tapi orang yang iman dia kuat, baru dia boleh tafsir dengan betul. Iman kuat betul. Dah tahap kekasih Allah. Kalau iman tak ada memang tak boleh, tapi Allah tak adalah tarik tengkuk dia sampai dia mati serta-merta sebab dia bukan menukar ayat Allah. Dia tak tahu tafsir. Tapi mungkin dia jadi gila ke, ataupun Allah buat tafsir dia tak digunakan oleh orang. Macam tafsir Ibn Katsir tu, mana ada digunakan sangat oleh orang. Allah buat orang tak guna, orang tak baca. Sangatlah, kecuali beberapa orang dia. Lain daripada itu apa dia tafsir? Mana ada orang berani buat tafsir tu? Jalan lain tafsir itu. Ada tafsir sikit-sikit. Mereka tu memberi pandangan mereka tentang ayat Quran, bukan mengubah ayat Allah. Kalau buat salah, Allah tak adalah sampai matikan dia serta-merta, tak ada. Ibn Katsir buat salah tafsir, tak mati dia. Hamka buat salah tafsir pun tak mati serta-merta. Yang mengubah ayat tu. Jadi ada satu orang Yahudi zaman dulu, dululah, sangat pandai. Sangat pandai. Kerja dia mengubah ayat Taurat Injil. Jadi raja masa tu dakwah dia supaya masuk Islam lah, pandai pun. Dia tak nak. Ini ada dalam khutbah Jumaat dan cerita. Satu kali dia masuk Islam, orang terperanjat kan. Orang ajak dia masuk Islam, dia tak nak. Dia kata aku punya kerja mengubah Taurat Injil. Orang padri Kristian terima semua apa kok. Aku ubah Quran tu, aku dipukul oleh orang. Hampir mati aku. Tengok. Dan hatiku, ini Quran memang benar. Cubalah ubah ayat Allah tu bagi print. Kalau kau tak mati serta-merta. Kerana Allah nak pastikan ini Quran betul, bukan daripada Muhammad. Ini Quran dari Allah. Kamu tak percaya, bagi cuba tukar sikit.
Allah bagi tahu dah, kalau Muhammad tu tukar, kami tarik urat jantung dia tu supaya dia mati serta merta tau. Pernah kamu dengar ni? Ada dalam Quran. Kalau nak mati serta merta, tukarlah ayat Allah tu. Quran ni benar, tak ada yang benar lagi. Kalau kita nak mengamal Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, mau faham Quran. Sebab itu ustaz-ustaz ni iman tak ada, faham Quran pun tak ada. Kan? Tafsir orang yang faham Quran pun tak baca. Jadi mengajar yang salah lah. Bukan dia orang dia berdosa, dia yang mengajar dapat dosa. Daripada orang masuk syurga jadi masuk neraka. Ada orang mengajar agama sepanjang hayat. Allah kata, kau buat apa di dunia? Aku mengajar agama untuk sukakan kau. Allah bilang tak, kamu mengajar agama untuk dapat nama. Sekarang kau dah dapat nama, masuk neraka sekarang. Mana mengajar agama boleh masuk syurga kalau tak ada ikhlas? Kalau semayang tak ikhlas, boleh masuk syurga? Dah tu, kenapa tak mau ikhlas? Oh, tak boleh. Kenapa satu orang dia semayang je? Dia ingat dengan banyak semayang boleh dapat ikhlas. Semayang 20 tahun semayang tak ikhlas. 40 tahun dah semayang tak ikhlas. Sebab iman tak ada. Iman ni nama lain bagi ikhlas. Kalimah iman tu nama kalimah ikhlas. Kalau kamu iman tak ada, ikhlas tak ada. Kalau iman tu tak cukup pun ikhlas ada. Nak dapat ikhlas ni kena iman tahap yang Allah mahu, yang Allah suka. Sufyan punya semayang dia tak ikhlas. Saya cakap kat dia, Rashidi punya tak ikhlas. Sebab iman yang dia ada tak cukup. Dia kena cukup tahap dia, baru diberi ikhlas. Macam perlu buat dan bagaimana nak dapat iman, kena buat kerja mencegah mungkar. Tempatan terutama sekali. Dan juga keluar fardu kifayah. Tempatan fardu ain. Hari ni tempatan langsung tak ada. Perempuan pun tak buat mencegah mungkar. Ada ke perempuan tak payah buat kerja mencegah mungkar? Agak-agak. Bila Allah suruh dia semayang. Perempuan untuk bagi lubang dia je kat lelaki, itu ke? Oh, perempuan dia tak payah semayang, dia tak payah mencegah mungkar, tak payah buat semua sebaik. Duduk bagi kemaluan dia je. Itu yang dipaham oleh setengah-setengah orang Arab ni. Duduk rumah je, apa pun tak buat, melayan aku je. Perempuan juga dibagi agama. Dalam ayat Quran, lelaki dan perempuan. Ada, taklah setiapnya, tapi ada. Lelaki yang baik, perempuan yang baik. Kerja mencegah mungkar ni juga dibagi pada perempuan. Tak ada perempuan dalam dunia ni buat. Lelaki pun tak ada. Yang buat jemaah tabligh. Jemaah tabligh bukan mencegah mungkar. Dia ajak orang keluar. Tetapi dia sangka dia mencegah mungkar. Sebab dia tak faham Quran. Mengamalkan benda yang bukan Quran atau tafsir sendiri, tak betul lah. Jadi sesat lah. Mengajak kepada Allah bukan mengajak suruh keluar 30 hari, 40 hari, 4 bulan. Tak ada. Makna dia bukan itu. Tafsirnya bukan itu. Orang tabligh yang buat tafsir tu. Kalau kamu buat tafsir tu, saya nak bagi tahu kamu, tafsir tu salah. Mengajak manusia kepada Allah tu ialah mengajak yang belum mengucap supaya mengucap, yang dah mengucap supaya taat perintah Allah. Kau faham tak ni? Dulu kau faham tak sebelum jumpa aku? Dulu faham tak? Dulu faham tak? Faham tak? Kalau tak faham, kamu berterima kasihlah dengan saya.
Apa tanda berterima kasih? Taatlah. Jangan main-main. Bukan senang nak faham ni. Kau ingat aku dapat faham ni begitu aja ya? Ha? Kenapa aku dapat faham, kamu tidak? Kenapa aku dapat faham, semua manusia tidak? Aku ni ada hidung lain ke? Ha? Cuba tengok. Semua sama kan? Mata semua sama. Ada beza ke dengan kamu? Tapi kenapa aku dapat faham lebih daripada kamu semua dan semua manusia pada waktu ini? Ha? Jawab. Samad? Ha? Yang bagi faham ni Allah. Tak ada siapa boleh bagi kita faham agama ni. Kamu yang duduk dalam bayan ni, bila saya tanya selepas habis bayan, faham tak? Setengah kamu kosong faham. Sedangkan bayan sama, yang satu 50, yang lain kosong semua. Samad kosong. Saya suruh dia cium tangan Azri yang 50. Azri bukan PhD dia. Dia degree aeronautical engineer. Bagus lah degree tu. Tapi tak ada kerja. Tapi Samad PhD, doktor falsafah. Ada master degree. Kalau ikut ni, dia patut faham lebih. Tapi yang bagi faham ni bukan saya. Bagi faham ni Allah. Yang cakap bayan saya ni pun. Jadi Samad dia kosong, faham. Semalam lah. Ada waktu 2, ada waktu 5, ada waktu 10. Samad belum pernah mencapai 50. Rizal Brunei 85, 90. Halim Melaka 85. Samad PhD. Rasidi kosong. Itu tak apalah, dia STPM 3 kali. Bodoh punya orang. Yazid tak lulus, kosong. Sufian pergi Amerika tak lulus, kosong. Pendi SPM kosong. Itu biasalah. Kalau kita nak ingat, orang yang dapat degree-degree ni tanda pandai. Sebenarnya yang bagi pandai Allah je. Yang bagi faham Allah je. Saya tak boleh bagi faham. Kalau saya boleh bagi faham, saya mahu semua faham. Tapi malang tak faham-faham berkali-kali, berpuluh-puluh kali bayan. Rupanya bukan sekarang je kamu tak faham. Dari dulu saya bagi faham, bayan kamu tak faham. Faham ni diberi oleh Allah. Allah beri mengikut tahap iman kita kepada dia, cinta kita pada dia. Bukan kita boleh faham aja. Sebab itulah ustaz-ustaz tu Allah tak bagi faham. Mana Allah nak suka dia? Bagaimana iman dia nak kuat? Dakwah macam Nabi pun tak nak buat. Dia kata dakwah banyak cara. Mana nak dapat faham? Itu sebab dia orang faham. Perintah pertama bukannya buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerja pertama belajar. Banyaklah orang semua sibuk belajar. Tak ada dia nak buat gasnya. Siapa nak buat gas? Ustaz tak buat, yang kata. Awak cakap perintah pertama lepas mengucap buat dakwah, mencegah mungkar. Ustaz tak buat? Ada. Ustaz ni sebenarnya bila dia tak buat, dia menjadi penghalang kepada agama ni jadi betul. Jadi berdosa lah. Nak dikenal sebagai orang alim tapi tak mengamalkan agama, mana tempat dia? Neraka. Kalau kamu nak dikenalkan orang agama, amallah agama tu, supaya orang akan ikut kamu. Kalau orang ikut kamu, benda yang bukan agama, kamu kata agama, kamu masuk neraka, bukan masuk syurga. Buat apa belajar agama banyak-banyak tu untuk masuk neraka tu? Kita belajar agama ni untuk masuk syurga, selamat dari neraka. Kenapa kita belajar agama? Untuk mengamalkan agama, bukan belajar agama yang salah. Tapi kalau guru kita tu pun salah, jangan ikut guru, ikut Nabi lah. Bandingkan apa Nabi suruh dengan apa guru suruh. Jangan buta tuli ikut.
ulama warisatul anbiya itu cakap kamu. Betul ke ulama kamu tu warisatul anbiya? Cakap aja ulama warisatul anbiya, bukan ulama kamu. Ulama yang buat dakwah macam Nabi, yang mengamalkan amalan macam Nabi, yang ada ilmu macam ilmu diberi pada Nabi-Nabi, itu baru warisatul anbiya. Macam mana kamu boleh jadi warisatul anbiya kalau kamu nama ustaz aja? Kamu tak menunaikan hak kalimah pun tak buat. Hak kalimah itu adalah membuat kerja mencegah mungkar di tempatan. Bagi tahu saya, ada fardu tak mencegah mungkar di tempatan? Atau amalan tu amalan baik aja, boleh siapa nak buat buat, siapa yang tak nak buat tak apa. Yang setengah ustaz cakap amalan ni mencegah mungkar ni, siapa nak buat buat, siapa yang tak nak buat tak apa. Betul ke? Allah SWT tak ada bagi tahu macam ni tau. Mengajak yang baik. Dan kena faham apa dia kebaikan tu, apa mungkar tu. Orang yang tak Islam di tempatan kita tu, kita kena ajak dia masuk Islam. Apa sebab biarkan dia je? Dia buat mungkar. Mungkar paling besar, tak mau mengucap ni tau. Kita biarkan aja kerana nak buat rukun rumah tangga. Rukun apa? Rukun tetangga, kunun. Menjaga kerukunan. Jangan kacau orang bukan Islam. Nanti kita ajak dia ucap kalimah, dia marah kita. Bukan macam tu. Allah suruh kita buat. Dia marah, kita sabar. Dia marah kita, kita balas baik pada dia. Itu yang Allah suruh. Bukannya ikut rukun tetangga tak mau buat. Dan mencegah mungkar orang Islam, tak semayang, tak buat kerja mencegah mungkar, tak buat juga. Orang Islam banyak yang tak buat kerja mencegah mungkar, tak semayang. Itu tak dicegah. Nak menjaga kerukunan tetangga pula. Kita hari ni seluruh dunia sejak sekian lama tak buat kerja ni. Saya nak bagi tahu, kita sekarang ni bukan nak ikut agama siapa-siapa punya ustaz. Agama Muhammad SAW, bukan agama ustaz. Mana-mana orang alim tak ada. Agama Muhammad SAW. Beri kami petunjuk jalan yang lurus, jalan mereka yang diberi rahmat. Jalan mereka yang diberi rahmat ni jalan Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain. Tahu tafsir dia. Ini jalan yang lurus, jalan syuhada, anbiya, ulama, lagi apa? Siddiqin, solehin. Apa dia? Mana boleh banyak jalan banyak orang? Jalan yang lurus ni jalan satu je. Ikut satu orang je tau. Bukan banyak orang, syuhada, salihin, umbiya. Ini tafsir mengarut yang dibuat sekian lama punya. Sebab itu orang boleh semua ikut. Saya banyak jalan nak buat dakwah, mencegah mungkar, banyak jalan. Bukan Muhammad saja. Anbiya satu kan, syuhada, salin. Ini semua silap tafsir, silap faham. Dia tak, Quran tak cakap macam tu, tafsirnya salah. Jadi orang yang buat tafsir ni tak adalah urat darah jantung dia tu ditarik, tapi yang menukar, kalau tukar tu. Jadi di tafsir jalan yang lurus ni, jalan syuhada, salihin, anbiya, ini semua salah. Jalan yang lurus ni jalan Muhammad SAW. Sebab itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tak ada syuhada, salihin nama? Kenapa disebut Muhammad Rasulullah? Kalau kamu punya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu kena ikut jalan lain tak boleh. Jalan mereka yang diberi rahmat, jalan Muhammadnya. Kalau kamu kalimah la ilaha illallah, lepas tu syuhada, salihin, anbiya, bukan Muhammad, boleh. Ini nama orang kafir, nama orang sesat. Bukan orang kafir, orang sesat. Waladhdallin, masuk neraka. Ada orang cakap kat dunia macam ni. Kenapa saya berani cakap? Sebab saya betul. Apa saya tafsir ni betul. Siapa yang cakap ni salah, cuba tunjukkan saya apa yang betul. Saya berani cakapnya ni bukan sebab
Sebab dia memang betul. Jalan yang lurus ni, jalan yang diberi rahmat. Mereka yang diberi rahmat. Mereka yang diberi rahmat ni tak ada orang lain lah tuan. Muhammad SAW. Orang yang lain tu nak dapat rahmat kena ikut Muhammad. Syuhada, salihin, semua tu semua kena ikut Muhammad. Kata ikut Muhammad, mana boleh jadi syuhada, mana boleh jadi salihin, mana boleh jadi sadikin. Jadi kamu nak ikut salihin, sadikin tu buat apa? Buat apa dia beritahu Muhammad SAW? Bodoh. Kau ikut tafsir ni dulu kan? Yang dulu selalu tahu aku. Kau ikut tafsir mana? Tak tahu apa? Kau tak tahu, kau ikut suka kamu lah. Kalau kamu tak tahu tafsir yang betul ni, kamu dulu ikut apa? Syuhada, salih. Sebab itu kamu cakap banyak cara. Ikutlah tarikat yang zikir tu. Nabi tak buat pun buat. Apa salahnya berzikir? Kan bagus. Memanglah bagus. Tapi Nabi buat tak macam kamu buat ni? Bagi tahu. Oh ya ada. Mana adanya? Hadis saya tengok. Kalau ada Nabi, Allah suruh Nabi, kamu berkumpul lah, berzikir lah. Zikir ni amalan infradi. Amalan infradi tahu? Amalan sendiri. Saya sendiri kena ingat Allah. Bukannya kena berkumpul, berzikir dengan guru lah, itulah. Kena sohbat lah dengan dia. Mana dapat ni? Berzikir ni pun bukan pegang tasbih. Tengok langit, ingat Allah. Tengok pokok, ingat Allah. Tengok pegang, ingat Allah. Berjalan, ingat Allah. Duduk, ingat Allah. Itu dia. Kamu hari ni pegang zikir dah bertahun-tahun ni, pegang tasbih, cuba kau tengok bunga. Ingat Allah tak? Kalau tak ingat Allah, kamu ni bukan orang berzikir. Orang pura berzikir, pegang tasbih. Ingat alam tidak? Ingat langit tidak? Tengok tasbih berzikir. Makan pun tak berzikir. Berjalan pun tak berzikir. Tidur pun tak berzikir. Mana? Kalau doa tidur pun tak baca? Niat untuk doa tidur pun tak tahu? Niat tak ada. Mandu tak ada ingat Allah. Semayang tak ingat Allah. Tasbih kau main besar. Semayang tak ingat Allah, tasbih besar. Banyak tasbih. Saya dulu masa jemaah tabligh, saya surah banyak orang bawa hadiah daripada Pakistan tu, jemaah semua. Siap jemaah hantar banyak tasbih lah, itulah, topi lah. Itulah yang orang tabligh faham. Dan orang Islam suruhnya faham. Berzikir tu pegang tasbih. Bukan berzikir tu bukan pegang tasbih. Nabi pun tak pegang tasbih. Yang pegang tasbih Abu Hurairah aja. Kenapa nak berikut dia? Waladhdallin, kena ikut Muhammad SAW. Kalau tak ikut Muhammad SAW, waladhdallin namanya. Hari ni tafsir ni tak ada orang faham. Dia orang kata ghairul maghdubi alaihim Yahudi, waladhdallin Nasrani. Dia punya tafsir dari dulu lagi. Ni tafsir salah. Dia cakap apa? Ghairil maghdubi alaihim, jalan mereka yang dimurkai siapa? Yahudi. Kau pakai tak tafsir ni dulu? Ya. Pakai ni. Waladhdallin Nasrani. Ini mau delete. Tapi orang tak dengar ceramah saya, memang tak faham dan tak baca Quran saya. Ini semua sesat. Kerana apa? Orang alim semua tak cukup iman untuk faham Quran. Kenapa tak cukup iman? Semua orang alim yang dikata alim tidak buat kerja mencegah mungkar macam Muhammad SAW dengan korban harta diri dengan niat nak sukakan Allah. Kerana itulah seluruh umat ini sejak dulu berada jalan sesat sikit aja. Yang beriman beramal saleh tahap rendah kerana mencegah mungkar dengan doa. Yang langsung tak mencegah mungkar dengan doa, habis. Okey.